Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi untuk subjek pendidikan Islam kita bagi tahun 1. Dan hari ini Ustazah nak ajar anak-anak berkaitan dengan unit 3 iaitu dalam tajuk ibadah. Di dalam tajuk ini kita akan belajar tentang wuduk sempurna. Jadi, jom sama-sama belajar dengan Ustazah A tentang wuduk sempurna pada hari ini. Baiklah, kita akan rujuk pada buku teks pendidikan Islam, muka surat 96 hingga 100, iaitu ini adalah buku teks pendidikan Islam kita. Jadi, anak-anak juga boleh rujuk pada buku teks ini pada muka surat yang saya nyatakan tadi. Okey, jom kita sama-sama tanda tangan baca doa sebelum kita mulakan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini kita akan belajar 4 perkara. Yang pertama ialah tujuan berwuduk. Tujuan berwuduk ni kita akan lihat sama ada wajib kita berwuduk ataupun sunat kita berwuduk. Kemudian yang kedua kita akan belajar wuduk sempurna. Bagaimana untuk mendapat wuduk yang sempurna, iaitu rukun dan sunat di dalam wuduk. Yang ketiga, kita akan belajar perkara yang makruh ketika berwuduk. Dan yang keempat, perkara yang membatalkan wuduk. Okey, jom kita lihat satu persatu apa yang kita nak belajar pada hari ini. Baiklah, sekarang jom kita lihat pada tujuan berwuduk. Okey, kita lihat pada yang wajib berwuduk. Apa perkara yang mewajibkan kita untuk berwuduk, untuk kita buat perkara itu? Yang pertama ialah solat. Apabila kita nak solat, kita mesti ada wuduk. Jika tiada wuduk, solat kita tidak sah. Kemudian, apabila kita hendak menyentuh Al-Quran, wajib ada wuduk. Okey. Dan yang ketiga, apabila kita hendak melakukan tawaf. Apabila kita melakukan tawaf tanpa wuduk, bermaksud kita punya rukun umrah ke ataupun haji tidak sah. Okey, ini adalah tujuan berwuduk. Kemudian kita lihat pula pada sunat berwuduk. Okey, sunat ni maksudnya kita boleh buat dan kita tak buat pun tak apa. Okey, sebelum tidur kita disunatkan berwuduk. Itu lebih baguslah. Kemudian apabila kita nak belajar, kita menuntut ilmu, baguslah kita membersihkan badan kita. Okey. Kemudian apabila kita hendak membaca Al-Quran. Okey. Apabila kita nak baca Al-Quran, tak kisahlah. Ini maksudnya di sini bukan ia pegang Al-Quran, baca Al-Quran dekat handphone ke, melalui PC ke. Jadi disunatkan ada wuduk. Okay. Yang keempat, nak masuk masjid. Masuk masjid disunatkan berwuduk, iaitu dalam keadaan kita bersih. Okay. Dan yang kelima, apabila kita nak kawal kemarahan kita, jadi cepat-cepatlah ambil wuduk supaya sejukkan hati yang sedang marah ataupun sedang panas. Jadi sekarang anak-anak dah tahu dah kan apa itu perkara untuk wajib kita berwuduk dan apabila kita sunat berwuduk. Okey. So lepas ni bolehlah aplikasikan dalam kehidupan seharian.
Nak tidur, ambil wuduk. Nak belajar, Google Meet sebelum dengan cikgu ke ustazah kan ambil wuduk. Nak baca Al-Quran, ambil wuduk untuk tasmid kan. Kemudian, nak masuk masjid, bila-bila pergi masjid, kena ada wuduk. Dan apabila rasa nak marah dengan siapa-siapa je pun, tak nak marah tu makin teruk, ambillah wuduk. Okey? Okey, jom kita lihat pada paparan seterusnya. Okey, baiklah. Jom kita lihat ni. Okey. Kita lihat situasi ini. Baca dan hayati. Okey, wuduk jadi amalan. Okey. Cuba lihat ini. Anak murid ni tanya, "Cikgu, apakah erti wuduk?" Cikgu pun jawab, "Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat. Kita digalakkan agar sentiasa berwuduk kerana banyak hikmahnya. Antaranya, begini, menunjukkan kepatuhan kita kepada perintah Allah. Yang kedua, memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani." Lepas tu, anak murid kata, "Kalau begitu, saya pun mahu belajar dan mengamalkan wuduk yang sempurna serta melazimkannya." Jadi, apa yang kita dapat dalam cerita ini? Yang kita dapat ialah maksud wuduk. Maksud wuduk itu apa tadi? Maksud wuduk ialah perbuatan yang meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Okey. Ini kita akan lihat pada paparan seterusnya bagaimana wuduk itu dilakukan pada anggota tertentu yang mana. Okey? Okey, jom kita lihat pada paparan seterusnya. Okey, jom kita lihat pada paparan ini iaitu wuduk sempurna. Wuduk sempurna ini terdiri daripada rukun dan sunat. Okey, apabila ada rukun dan sunat, maka sempurnalah sesuatu perkara itu. Jadi, kita lihat yang pertama, apa yang kita buat sebelum berwuduk. Kita bersugi dulu. Ini adalah sunat. Okey. Yang kedua, lepas bersugi, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca ini, dapat pahala. Kemudian, yang ketiga, kita buat apa? Kita membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Tengok pada gambar ini, sebanyak 3 kali. Okey, ini juga sunat. Tak buat tak apa. Dan jika buat, sempurna wuduk kita, dapat pahala. Kemudian, selepas basuh tangan, kita lihat yang keempat, berkumur-kumur. Jadinya, kita cuci bahagian dalam mulut kita. Takut ada makanan-makanan ke yang terselit. Jadi, kita cuci mulut kita sebanyak 3 kali. Kemudian pula yang kelima, kita buat apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kita pun nak cucilah juga rongga-rongga yang ada dekat hidung kita. Okey, supaya nanti wuduk kita pun solat kita pun selesa sebanyak 3 kalilah. Okey, kemudian kita lihat pada paparan seterusnya, apa lagi yang membuatkan wuduk kita sempurna. Kemudian kita lihat yang keenam, iaitu yang keenam, kita buat apa? Yang keenam, kita berniat ketika membasuh muka. Kita lihat macam mana. Nawaitu rafa'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, kita niat. Niat ni dah masuk rukun dah. Nampak tak warna biru ni? Rukun. Bila kita tidak berniat, maka tak sahlah wuduk kita. Okay. Kemudian, lepas niat kita buat apa? Kita membasuh muka. Cuba lihat dalam bulatan ini. Basuh muka sebanyak 3 kali.
Ini pun adalah rukun wuduk. Okey. Selepas basuh muka, kita buat apa? Selepas basuh muka, kita membasuh tangan hingga siku. Cuba lihat dalam kurungan ini. Hingga ke siku. Mulai yang kanan dulu. Sebanyak 3 kali. Okey. Okey, selepas basuh tangan, kita buat apa pula? Jom kita tengok paparan seterusnya. Okey, selepas kita dah basuh tangan hingga ke siku, kita buat menyapu sebahagian kepala. Sapu dengan air sebahagian kepala. Sunat membasuh keseluruhan kepala sebanyak 3 kali. Okey, ini pun rukun. Jika tertinggal rukun ini, maka tidak sahlah wuduk kita. Kemudian lepas kita dah sapu kepala, kita turun ke bawah. Kita membasuh telinga. Basuh telinga ini adalah sunat. Tak basuh pun tak apa. Basuh lebih bagus. Sebanyak 3 kali. Kemudian selepas basuh telinga, kita buat apa ni? Kita membasuh kaki hingga buku lali. Okey, buku lali tu cuba lihat yang mana di dalam bulatan ini. Iaitu mulai dengan yang kanan lah. Okey, biar afdal dan sebanyak 3 kali. Okey, ini ialah rukun. Tak basuh kaki, tak sah wuduk kita. Okey, selepas tu kita buat apa pula? Okey, selepas itu jom kita tengok paparan seterusnya. Baiklah, selepas basuh kaki, tertib. Tertib itu maksudnya adalah mengikut turutan. Itu tertiblah daripada bersugi sampailah basuh kaki. Kita tak ada lompat-lompat. Okey. Okey, selepas tertib, kita buat apa? Kita baca doa. Baca doa ni seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Baca doa ini adalah di dalam sunat berwuduk. Okey. So sekarang wuduk sempurna ada 13 perkara. Baiklah, jom kita lihat pada rukun dan sunat yang saya pecahkan untuk mudah anak-anak lihat mana satu rukun, mana satu sunat. Okay, kita lihat pada rukun dulu. Jadi ada berapa rukun wuduk di antara 13 perkara tadi? Okay, rukun wuduk yang pertama ialah berniat ketika membasuh muka. Kemudian membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan hingga siku. Yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Kelima, membasuh kaki hingga buku lali. Dan yang keenam, tertib. Jadi ada berapa? Ada 6. Berniat, kemudian basuh muka, basuh tangan hingga siku, menyapu kepala, basuh kaki, tertib. Jadi mudahkan rukun wuduk. Okey, untuk sunat pula, kita tengok sunat. Yang pertama, kita disunatkan bersugi. Kemudian, lepas bersugi, disunatkan baca bismillah. Kemudian, membasuh tangan hingga pergelangan tangan. Kemudian, berkumur-kumur. Kemudian, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian, membasuh telinga. Dan membaca doa. Doa ni doa yang terakhir lepas kita ambil wuduk lah. Jadi, ada berapa? Untuk sunat. Sunat wuduk ada 7. Jadi, 7 campur dengan 6. Maka, jadilah 13 wuduk untuk apa? 13 perkara wuduk sempurna. Okey. Okey. Baiklah, pada paparan ini pula kita akan lihat pada perkara yang makruh
ketika berwuduk. Maksudnya perkara yang tak elok lah kita buat ketika berwuduk. Sah, tapi tak elok untuk dilakukan ketika kita berwuduk. Yang pertama adalah apabila kita bercakap. Apabila kita ambil wuduk, kita bercakap. Selalu kan kalau kat sekolah, ustazah suruh ambil wuduk, time tu lah dia nak main-main kan. Jadinya itu adalah makruh. Kemudian yang kedua, berlebihan menggunakan air. Ini termasuk dalam membazir. Membazir juga adalah amalan syaitan. Okey, yang ketiga, mendahulukan anggota kiri. Jadi lebih afdal mendahulukan anggota yang kanan. Dan yang keempat, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Maksudnya awak sihat je, tak ada sakit apa-apa pun. Tapi awak minta orang yang wudukkan awak. Maksudnya orang lain yang basuhkan anggota wuduk awak. Ia adalah makruh. Perkara yang tidak disukai oleh Allah. Baiklah, sekarang kita lihat pada perkara yang membatalkan wuduk pula. Okey, ini adalah yang berat lah sampai wuduk kita terbatal. Okey, dan kita perlu ambil wuduk semula bila terbatal. Okey, yang pertama, keluar sesuatu dari kubur dan dubur. Okey, batal wuduk kita. Contohnya apa? Contohnya awak buang angin ke, awak buang air kecil ke, maka batallah wuduk awak. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggungnya. Bergerak ke sana, bergerak ke sini. Jadi, kita pun tak sedar sebenarnya kot-kotlah terkeluar angin. Apabila kita berubah punggung kita. Kemudian, yang ketiga, hilang akal seperti mabuk ataupun pitam. Pengsan pun terbatal wuduk kita. Okey, yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram ni maksud apa? Yang bukan daripada pertalian darah dengan kita lah. Okey. Dan yang kelima adalah menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Okey, jadi ini adalah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Bila berlaku di antara salah satu ini, maka kita perlu perbaharui wuduk kita semula. Tibalah masanya untuk kita buat latihan. Okey, anak-anak boleh buka pada muka surat 106. Okey, di muka surat ini dinyatakan isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Iaitu dalam pilihan jawapan adalah air, niat, anggota. Kemudian isi tempat kosong ini. Erti wuduk ialah perbuatan meratakan apa pada apa tertentu berserta dengan apa. Okey. Ni maksud wuduk tadi yang saya gariskan tadi. Jadi, erti wuduk ialah perbuatan meratakan apa? Meratakan air pada apa? Pada mana? Pada anggota tertentu berserta dengan niat. Okey, jadi Ustazah harap anak-anak hafallah maksud wuduk ini. Kemudian yang kedua, dia suruh suaikan. Yang mana satu wajib wuduk, yang mana satu sunat kita berwuduk. Kita lihat gambar yang pertama ni. Gambar ni gambar apa? Gambar dalam masjid. Tadi dalam masjid, sebelum masuk masjid, kita disunatkan wajib berwuduk. Kita disunatkan berwuduk. Kemudian, ni gambar apa? Kaabah. So, tawaf. Okey, untuk kita tawaf, rukun tawaf perlu ada wuduk. Wajib berwuduk bila kita nak tawaf. Okey, maka sesuaikan pada yang wajib. Okey, ini pula nak pegang Al-Quran. Pegang Al-Quran wajib ada wuduk. Okey. Kemudian, ini solat. Solat mestilah wajib ada wuduk. Dan ini pula, apa dia ni? Belajar ke ataupun apa ini?
belajar. Jadi bila belajar kita wajib tak? Kita disunatkan berwuduk. Dan yang keenam, bila kita nak tidur. Nak tidur tadi Ustazah katakan apa? Bila kita nak tidur, lebih baik kita ambil wuduk sebelum tidur. Iaitu sunat. Jadi sekarang anak-anak dah tahu dah kan apa itu wajib berwuduk dan sunat berwuduk. Kemudian kita lihat pada muka surat 107 pula. Muka surat 107 dia kata kat sini, warnakan anggota wuduk dan tulis rukun atau sunat wuduk. Okey, di sini dia ada nyatakan. Okey, gambar yang pertama ni, membasuh tangan hingga pergelangan. Maksudnya rukun atau sunat hingga pergelangan ni tak sampai ke siku pun. Jadi apa dia? Mestilah sunat. Okey, sunat je basuh tangan, tak buat pun tak apa. Kemudian membasuh muka. Membasuh muka ini adalah sunat ke rukun? Okey, ingat tak lagi? Rukun. Kemudian membasuh tangan hingga ke mana ni? Nampak tak gambar ni? Hingga ke siku. Jadi ia adalah rukun. Tak basuh tangan hingga ke siku, tidak sah wuduk kita. Kemudian menyapu kepala dengan air lah. Ini adalah rukun juga. Okey. Kemudian membasuh telinga. Membasuh telinga ni terdiri dalam rukun ke sunat? Tadi Ustazah dah kelaskan kan? Jadi jom kita lihat jawapan kita. Iaitu sunat. Tak buat pun tak apa. Kemudian membasuh kaki. Membasuh kaki ni adalah salah satu anggota wuduk kita dalam rukun wuduk. Okey. So ia adalah rukun. Jadi lepas anak-anak murid tulis jawapan ini, warnakan anggota wuduk ini. Okey? Okey, jom kita lihat pada paparan seterusnya. Apa lagi latihan yang akan kita buat? Okey, kemudian anak-anak boleh buka pada muka surat 108. Di sini ada menyatakan nomborkan mengikut urutan wuduk sempurna. Okey. Jadi kita cari dulu yang nombor 1. Nombor 1 tadi apa? Nombor 1 bersugi. Jadi tengok, cari gambar bersugi, gosok gigi. Tulis nombor 1 di situ. Kemudian yang kedua, buat apa? Baca bismillah. Jadi kita cari gambar yang baca bismillah. So kita tulis nombor 2 pada baca bismillah. Kemudian lepas baca bismillah, kita buat apa tadi? Kita basuh pergelangan tangan. Jadi tulis nombor 3. Lepas basuh pergelangan tangan, kita buat apa? Kita buat apa tu? Kita kumur. Okey. Kemudian kita buat apa pula ni? Nombor 5, kita memasukkan air ke dalam hidung. Nombor 5. Kemudian dah settle semua tu. Jadi kita buat apa? Yang tu kita dah masuk dah rukun wuduk. Iaitu niat sambil kita menyapu air di muka. Kemudian yang ketujuh, kita lepas sapu air kat muka, kita basuh tangan hingga ke siku. Dan kemudian kita basuh kepala kita, sapu air di kepala. Kemudian turun ke bawah sikit, kita ke telinga. Kemudian lepas telinga, kita buat apa? Basuh kaki. Lepas basuh kaki, maka tertib. Itu kita ikut urutan dah semua ni. Lepas kita dah ikut urutan semua, kita baca doa. Okey? So, anak-anak dah pandai dah kan? Bagaimana kita mengikut turutan ketika berwuduk.
Okey, baiklah. Jom kita lihat pada paparan ini. Anak-anak boleh buka pada muka surat 109. Okey, di sini ia suruh kita kelaskan. Iaitu kelaskan apa? Makruh ataupun perkara yang membatalkan wuduk. Okey, kita lihat satu persatu di sini. Perkara-perkara makruh ke ataupun membatalkan wuduk. Okey, kita lihat yang ini. Bercakap. Okey, apabila bercakap, ia diletak di mana? Ia tidak berat, tapi Allah tak suka. Jadi, ia mestilah makruh. Bercakap. Tak suka. Okey, kemudian selepas bercakap, terkentut. Terkentut ni keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Jadi, bila keluar sesuatu, maka terbatallah wuduk kita. Jadi, kita tulis pada perkara yang membatalkan wuduk. Kemudian, kita lihat yang ketiga. Mendahulukan anggota kiri. Kita lebih afdal guna anggota kanan. Tapi, tidaklah seberat mana pun kesalahan ini. Cuma, ia makruh dan tidak membatalkan wuduk. Jadi kita tulis di bahagian perkara yang makruh ketika berwuduk. Kemudian kita tengok pada pitam. Pitam ini kita lost. Kita terus tak ingat dah. Bila kita lost, maksudnya kita pun tak ingat dah lah wuduk kita tu ada ke tidak kan. Jadi mestilah terbatal. Jadi kita tuliskan di bahagian perkara yang membatalkan wuduk. Kemudian kita lihat pula, bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan yang bukan mahram. Tadi Ustazah ada bagi tahu kan, apabila kita bersentuh dengan yang bukan mahram, maka dia adalah yang berat. Jadi, kita terbatallah wuduk kita. Jadi, kita tulis di bahagian perkara yang membatalkan wuduk. Kemudian ini pula, berlebihan menggunakan air. Ini adalah membazir. Membazir adalah amalan syaitan. Okey, membazir terletak pada perkara makruh ketika berwuduk. Okey, jadi sekarang anak-anak dah boleh faham dah kan? Dah boleh tahu apa itu perkara makruh dan perkara yang membatalkan wuduk kita. Okey, dan anak-anak juga dah tahu dah apa itu 13 perkara yang membuatkan wuduk kita sempurna. Jadi, bolehlah aplikasikan di dalam kehidupan kita seharian. Jadi, solat kita pun khusyuk sebab kita yakin dengan wuduk kita yang sempurna. Okey. Baiklah. Terima kasih sudi belajar bersama saya. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Dan Ustazah harap anak-anak jangan tinggal solat ya. Dah tahu bagaimana wuduk yang sempurna ini. Jadi, jangan tinggal solat. Dan sentiasa mendoakan sesama kita. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.